tahu nilai majlis ilmu ni, bila dengar je dia akan usaha adjust. Mak dah cakap mak nak pergi ni jadual ni, seminggu 2 minggu dia dah ingatkan anak-anak contoh. Dia dah atur dah bangun. Semalam lagi dah atur, beg letak siap-siap dah dekat mana. Lepas tu nak masak apa, nak bangun awal bang esok ni. Supaya plan dia, kalau kita merancang sesuatu yang baik, sudah tentu Allah akan izinkan. Masya Allah. Subhanallah. Betapa besarnya nilai kita berada di sini pada saat ini. Ada malaikat tak berhenti mendoakan kita. Subhanallah. Allahumma fillahu warhamhu wa tub alaihi. Terimalah taubatnya. Mudah-mudahan doa para malaikat itu Allah terima dan Allah merahmati kita dan masukkan kita dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Pagi yang barakah ni, waktu duha yang mulia ini, para ibu, para jemaah sekalian, pagi ni saya berhajat untuk sama-sama kita bertadabbur. Saya tahu ibu-ibu dah selalu dah tadabbur, terutamanya surah Ad-Duha, dah biasa dengar. Tapi boleh tak pagi ni kita sama-sama tadabbur sekali lagi? Boleh ya? Subhanallah. Siapa yang ada bawa Quran, siapa tak bawa, saya kira kita semua dah hafal surah Ad-Duha insya-Allah. Subhanallah, alhamdulillah. Dan kita akan sentuh tajuk kita. Sebab perbincangan tajuk tu sebenarnya umum. Jadi kita akan sebut juga daripada surah Wadduha ini tentang berkaitan dengan khusus tentang kita para wanita sekalian insya-Allah. Subhanallah. Okey, kita baca sama-sama ya. Boleh ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuatkan suara ya para jemaah sekalian daripada depan sampai belakang. Kita alunkan bacaan surah Ad-Duha dengan makhraj, cuba dengan makhraj yang betul, dengan suara yang jelas ya. Okey, lagi sekali kita sama-sama isti'azah dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatardah. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sadaqallahul azim. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Kita baru selesai membacakan surah Ad-Duha, di antara surah yang banyak fadilatnya, di antara surah-surah yang agung di dalam Al-Quran. Sebelum pergi kepada surah Ad-Duha ni, ada sejarah ataupun sebab nuzul, sebab turunnya surah Ad-Duha. Kalau kita tengok sejarah, tidak ada satu surah ataupun wahyu yang ditahan lebih lama melainkan sebelum turunnya surah Wadduha. Masya Allah. Surah Wadduha diturunkan oleh Allah setelah 6 bulan wahyu tak turun. Berapa lama ibu-ibu sekalian? 6 bulan. Ingat sikit berapa fakta yang kita akan kongsi bab surah Ad-Duha ni, balik dengan niat kita nak bercerita kepada suami, anak, siapa-siapa yang ada di rumah. Sebab itu saya suka tengok bila ada meja ada ni. Jadi kita buat tadabbur sikit, jadi kita boleh buat catatan kan. Hidup kita kena ada niat bila menuntut ilmu nak menyampaikan. Betul tak? Sebelum tu saya pun nak cerita bab menyampaikan ni. Kan Nabi sebut balighu anni walau ayah. Sampaikanlah daripadaku walaupun satu ayat. Maksudnya kalau sikit pun jadilah.
Kalau kita cakap benda yang baik pada cucu hari tu, alhamdulillah, itu dikira sebagai sedekah. Saya dengar cerita ni daripada Ustaz Tuan Padang tu. Ustaz apa namanya? Ustaz Nur Hisham Tuan Padang. Dia cerita kisah benar. Dia kata ada berlaku di Syria ataupun di mana, saya pun lupa. Ada seorang lelaki tu. Dia dengar macam kita lah ni dengar kuliah hari ni kan, dengar ceramah. Lepas tu dalam ceramah tu, penceramah tu menerangkan, menekankan tentang apa? Supaya ambil peluang memperbanyakkan menyampaikan ilmu pada orang lain. Sampaikanlah walaupun satu ayat. Dia pun ada terdetik Allah bagi hidayah, ada niat, ada nekat nak menyampaikan. Jadi sepanjang dalam ceramah dalam lebih kurang 2 jam, dia hafal satu hadis yang disebut-sebut oleh penceramah tu. Penceramah tu bacakan satu hadis Nabi yang berbunyi, kalimatani habibatani ila rahman khafifatani ala lisan saqilatani fil mizan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Pernah dengar tak? Pernah dengar kan? Jadi pakcik ni, orang kampung, orang biasa ni, bila dia pegang hadis tu, bila dalam perjalanan nak keluar daripada masjid, dia jumpa orang nak masuk masjid, dia tahan, dia pun bacakan hadis. Kalimatani habibatani. Dalam perjalanan balik, dia jumpa beberapa orang, dia mesti tahan. Kalimatani habibatani. Nak sampaikan. Kemudian bila sampai rumah, jumpa isteri, ulang. Bila duduk kat meja makan, dia pun ulang. Itulah rutin dia dalam beberapa hari, tiba-tiba dia accident koma. Lepas tu sampailah satu ketika doktor nampak mulut dia macam nak sebutkan sesuatu daripada koma. Bila doktor letak telinga dekat mulut dia, rupanya dia sebut apa? Kalimatani habibatani sampai habis. Kemudian dia menghembuskan nafas yang terakhir. Subhanallah. Maksudnya umur yang seperti itu dah tua, akhir kehidupan dia Allah pilih dia dalam keadaan menyampaikan ilmu kepada orang lain. Subhanallah. Ini sangat besar ganjaran dia. Sebab apa? Kita ni kan selalu dah banyak ilmu, kita selalu dengar sana sini. Tapi nak menyampaikan tu, kita tak ada kekuatan, betul tak? Sebenarnya tak ada kekuatan ke kita tak cuba? Kita tak cuba. Bahkan kalau saya tanya ibu-ibu di sini, siapa yang ada hafal satu je hadis Nabi? Ada tak siapa kat sini hafal satu hadis? Wallahu alam. Tak apalah Ustazah, rahsia masing-masing. Bila tanya ada tak yang hafal hadis Nabi, mereka jawab insya-Allah. Insya-Allah tu tak hafal tu. Kalau hafal ni, kita kata kita cintakan Nabi, tapi satu hadis Nabi pun tak hafal. Agak-agak nak jumpa Nabi malu tak? Betul ke sayang Nabi? Betul ke cinta Nabi? Jadi untuk permulaan hari ini, maksudnya antara hikmah hari ini, ilmu dapat, boleh tak ibu-ibu sebelum mati hafal satu hadis Nabi? InsyaAllah. InsyaAllah. Adalah bekal untuk jumpa Rasulullah. Malu tak hafal walaupun satu hadis Nabi SAW. Hadis tadi tu ibu-ibu boleh cari dalam YouTube. Kalimatani, akan keluar nasyid. Anak-anak, cucu-cucu kalau dengar, kita pun ulang banyak kali, kita boleh jadi hafal. Kalau cari dalam YouTube ada keluar. Saya tak pandai sangat tapi boleh sikit-sikit. Kalimatan habibatan ila rahman khafifatan ala lisan saqilatani fil mizan. Pernah dengar tak lagu tu? Nasyid tu. Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Dua kalimah yang dicinta oleh Allah, sungguh ringan pada sebutan, namun berat pada timbangan. Maha suci Allah dan pujian baginya, Maha suci Allah yang teragung. Subhanallah, sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis Nabi. Alhamdulillah anak-anak saya kecil-kecil pun hafal. Kalau dalam kereta tu bukan apa, sebab orang buat lagu. Kita pun boleh. Kurang-kurangnya cari hadis tu, kalimatan keluar, cuba hafal. Sebab apa hadis tu membawa masuk apa? Dua kalimah yang sangat Allah cinta.
Yang ringan pada lidah nak sebut mudah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Tetapi pemberat timbangan amal, Nabi kata. Pemberat timbangan amal. Esok kalau amalan tak cukup untuk masuk syurga, ini jadi pemberat timbangan kita. Zikir apa? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Dah berapa lama tak zikir ni? Alhamdulillah ada. Setiap hari pastikan ada mengucapkan kalimah zikir ni. Kita bukan menarik ataupun menjemput cintanya suami, ataupun cintanya anak, ataupun cintanya cucu, ataupun kawan-kawan. Tapi dengan dua kalimah tadi, kita sedang menjemput cintanya Allah. Bila kita memiliki cinta Allah, semuanya akan menjadi milik kita. Apa lagi yang lebih mahal daripada kita menjemput cinta Allah Subhanahu Wa Taala? Subhanallah, Allahu Akbar.